Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam saluran Zaidin Abadi di platform youtube.com. Kepada saudara-saudara yang mengikuti saluran ini, saya ucapkan jutaan terima kasih dan saya menghargai segala sokongan yang anda berikan terhadap saluran ini. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali menonton video ini dan saluran ini, saya ucapkan selamat datang dan salam perkenalan. Untuk kali ini saya akan membawakan anda berkenalan dengan sebuah buku. Dan buku ini adalah buku langka, iaitu buku lama yang saya perolehi secara tidak sengaja sekitar 3-4 tahun yang lalu. Kemudian saya beli buku ini dan saya tidak pernah berkesempatan untuk menelitinya. Beberapa minggu yang lepas, saya terjumpa buku ini. Sebuah buku lama yang kecil saja saiznya, tidak tebal, nipis, berjudul Pantun Melayu Sastra Rakyat tulisan Alias Yunus. Dan buku ini diterbitkan oleh penerbitan Federal Berhad tahun 1966. Ia mengandungi 22 bab atau bahagian yang berkisah tentang pantun. Saya bacakan dulu untuk anda mengenali siapakah pengarang buku ini. Alias Yunus lahir pada 26 Julai 1929 di Kampung Air Hitam Darat, Masjid Tanah Melaka. Beliau mendapat pelajaran di Sekolah Melayu Pengkalan Balak, Melaka dan belajar bahasa Inggeris di Sekolah Malam di Singapura. Menjadi johan pantun negeri Selangor pada masa menyambut Bulan Bahasa Kebangsaan tahun 1964. Untuk tahun 1964-1965, dia mewakili Selangor dalam pertandingan pantun di peringkat kebangsaan, iaitu pada masa menyambut Bulan Bahasa Kebangsaan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Berkhidmat sebagai wartawan di Berita Harian. Sebelum menyusun buku Pantun Melayu Sastra Rakyat ini, beliau telah membuat penyelidikan di Melaka dan Negeri Sembilan sejak tahun 1945. Dalam usaha tersebut, dia telah mendapat kerjasama dari ketua-ketua adat, pendekar-pendekar silat, ahli-ahli pantun, ahli-ahli penyanyi dondang sayang, pemandu-pemandu kereta lembu, dan sebagainya. Dan di dalam kata pengantarnya pula, beliau mencatatkan untuk melengkapkan buku ini supaya merupakan buku puisi Melayu yang lahirnya dari rakyat untuk rakyat, saya telah mendapatkan kerjasama dari ketua-ketua adat, pendekar-pendekar, dan ahli-ahli pantun Melayu asli yang telah bermurah hati menerangkannya dan saya catatkan dalam buku peringatan saya dari tahun 1945 sampailah saya dapat menyusun buku ini. Dalam buku ini disiarkan atau dicatatkan berbagai jenis pantun seperti pantun dan kepribadian orang Melayu, pantun dan masyarakat, pantun asmara zaman dahulu, pantun kasih, pantun sindiran dengan cara merendah diri, pantun kanak-kanak, pantun enam kerat, talibun, pantun berbalas, pantun ibarat, pantun adat, pantun rampayan, pantun laut, pantun pendekar, pantun bunga, dan pantun dahulu dan pantun sekarang. Selain daripada itu, ada juga satu bahagian, satu bab dalam buku ini, yaitu cara memahami pantun simbolik.
Dan saya rasa pantun-pantun yang dimuatkan di dalam buku ini adalah pantun-pantun yang segar, sentiasa boleh digunakan dalam berbagai situasi dan majlis umpamanya. Saya akan bacakan beberapa pantun yang ditulis dalam buku ini. Contohnya pantun dan kepribadian orang Melayu. Dituliskan begini: selain daripada digunakan orang sebagai penglipur lara di dalam majlis ronggeng ataupun di dalam majlis nyanyian dendang sayang, pantun juga selalu digunakan orang untuk melengkapkan tiap-tiap satu ucapan yang diadakan di dalam majlis. Berucap dengan menggunakan pantun memang telah menjadi satu kepribadian orang Melayu yang menunjukkan ketinggian budi bahasanya yang halus. Pantun yang selalu digunakan orang di dalam majlis perpisahan umpamanya adalah seperti berikut. Malam ini menanam jagung, jagung ditanam bercampur serai. Malam ini kita berkampung, besok pagi kita bercerai. Kalau ada sumur di ladang, boleh itik menumpang mandi. Kalau ada berumur panjang, tahun hadapan bertemu lagi. Bila gugur putik pauh, jatuh menimpa dahan kuini. Kalau pergi orang jauh, jangan lupa kami di sini. Itu antara pantun-pantun yang kerap diungkapkan dalam masyarakat Melayu suatu ketika dahulu. Malah pada zaman dahulu, pahlawan Melayu seperti Datuk Bahaman, Dul Said, Tok Janggut selalu menggunakan gurindam dan pantun untuk membangkitkan semangat kepahlawanan dan keperwiraan seperti berikut. Contohnya, anak enggang di pohon berangan terbang seekor menuju ke sawah. Selagikan keris masih di tangan, pantang pahlawan menyerah kalah. Perahu payang layarnya merah, belayar menuju arah utara. Keris dipegang bersintukkan darah, adat pahlawan membela negara. Dari Basrah menuju ke Langkat, singgah semalam di Indrapura. Darah mengalir di tubuh dan jasad, pahlawan Melayu berpantang durhaka. Dari Belawan ke Pulau Lingga, orang berniaga dari Yaman. Sekali pahlawan membela negara, namanya hidup berzaman-zaman. Itu antara pantun-pantun yang digunakan oleh orang Melayu yang menegaskan kepribadian mereka, seperti mana pantun-pantun pahlawanan tadi. Penulis alias Yunus juga terus menulis atau mencatatkan pantun asmara zaman dahulu contohnya. Pantun yang sering diungkapkan oleh Runadara ketika itu. Contohnya, buah pinang di dalam puan, dikacip jangan terkena jari. Sungguh tiba hatiku tuan, melihat burung di pagar besi. Lalu dibalas si gadis, ramai orang menebang buluh, buluh ditebang berbatang-batang. Kalau tuan berhati sungguh, ambillah saya, bawa terbang. Si Truna pula membalas, menganyam tikar di rumah Cik Manan, mengkuang pandan jangan dipijak. Burung disangkar hati berkenan, entah bertuan, entahkan tidak. Balas si gadis, padi masak jangan dibakar, kerana padi bukannya lalang. Saya umpama burung di pagar, belum pernah dipikat orang. Menarik dalam buku ini, saudara-saudara, kerana pantun-pantun yang dicatatkan dalam buku ini jarang dapat kita dengar dan jarang dapat kita lihat pada zaman sekarang ini. Jadi buku langka ini adalah sebuah buku khazanah yang cukup menarik, dan saya berharap kita sebagai orang Melayu zaman ini jangan sekali-kali meninggalkan khazanah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dahulu, yaitu pantun umpamanya. Inilah khazanah Melayu yang tidak boleh disisihkan daripada masyarakat dan kepribadian orang Melayu. Saudara-saudara, sekian dulu untuk kali ini. Saya mohon maaf andainya ada salah silap
sepanjang persembahan video kayak saya pada kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.